ayat 35. Tuan-tuan tulis balik, nanti tuan-tuan buka balik. Saya nak sebut 10 perkara ini disebut dalam Al-Quran. Ayat 22 sampailah ayat 35. Allah confirm janji. Ayat 35 maksudnya apa? Mereka itu kekal dalam syurga mendapat kemuliaan. Dengan 10 sifat ini, kita nak masuk syurga ni, minta kepada Allah, ya Allah masuklah ke aku dalam syurga, masuk syurga. Tuan-tuan, 10 perkara ini cuba kita buat. Cek pada diri masing-masing. Yang pertama, illal musallin, antara ahli syurga, orang yang nak masuk syurga, ialah sifat yang pertama ialah orang itu sembahyang. Basic, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Ma'arij ayat 22 sampailah ayat 35. Siapa nak masuk syurga kena sembahyang. Tak sembahyang, neraka kirim salam. Satu. Yang kedua, allazina hum ala salatihim daimun, orang yang berterusan sembahyang. Yang pertama mesti sembahyang. Yang kedua, istiqamah sembahyang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Sibuk jadi CEO ke, jadi pegawai besar ke, apa sekalipun, hujan, ribut, banjir sekalipun, sembahyang jangan tinggal. 5 sembahyang ini jangan tinggal. Itu syarat kedua nak jadi ahli syurga. Dan ini kita berada dalam bulan Ramadan, ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib kita keluar. Dalam ayat ini sebut apa lagi tuan-tuan? Syarat nak masuk syurga yang ketiga ialah keluarkan zakat. Kalau isteri lebih sekian-sekian zakat emas, balik timbang emas isteri banyak mana, lebih pada uruf, kena bayar zakat. Kemudian kita ni kebanyakan berkerjaya zakat pendapatan. Ya Allah, hidup 10 tahun zakat pendapatan wajib keluar, buat tak kisah. Tuan-tuan, tak ada harapan nak masuk syurga. Ini janji Allah. Yang ketiga, mesti keluarkan zakat. Sebab dalam zakat tersebut ada hak fakir, hak orang miskin dan sebagainya. Yang keempat, tuan-tuan dirahmati Allah, wallazina yusaddiquna biyaumiddin. Yang keempat, dalam hati kita yang masih hidup ni tuan-tuan, mesti ada keyakinan adanya hari pembalasan. Yakin sungguh-sungguh, mati hidup semula 1000 kali sekalipun, aku yakin aku mati, Allah akan balas segala apa yang aku buat di padang mahsyar. 4. Yang tadi imam baca tadi apa? Surah tadi. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Kan? Allah cerita hari kiamat. Kalau kita hari ni tuan-tuan, ada polis buat sekatan depan tu. Kita pusing jalan belakang sana sini. Dia mengeluarkan zakat. Yang keempat, yakin sungguh-sungguh ada hari pembalasan. Yang kita baca dalam surah Al-Fatihah kan, Maliki yaumiddin. Setiap kali sembahyang, Allah cerita, percaya sungguh-sungguh ada hari kiamat nanti. Kita baca je, tapi tak faham-faham. Ambillah kesempatan hari. Yang kelima, walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun, inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang takut terhadap siksaan Tuhan, sesungguhnya siksaan Tuhan itu tidak akan dapat merasa aman dari kedatangannya. Allah cerita sifat yang kelima. Yang keempat, percaya ada hari pembalasan. Yang kelima, Allah cerita apa tuan-tuan dirahmati Allah, yang kita yang dah balik berpuluh tahun ni tuan-tuan. Yang kelima, Allah kata kalau jadi ahli neraka, siksaan Allah bertindang-tindang sampai tak mampu untuk kita hadapi. Yang keenam, sifat ahli syurga ialah mestilah bersifat luhur dan menjauhkan diri pada perkara yang keji, ataupun disebut walladzina hum li furujihim hafizun. Sifat yang keenam, jangan berzina. Umum saya sebut sifat yang keenam nak masuk ahli syurga, jangan berzina. Allah, Ustaz, dulu zaman jahiliah aku dah berzina, macam mana? Sebab saya sebut di awal tadi, Allah tidak memandang di mana kita bermula, tetapi Allah memandang pada saat kematian kita. Mungkin hari ini, mungkin besok. Sebab apa saya sebut tadi tuan-tuan, hari yang terbaik dalam sejarah hidup kita adalah hari ini. Sebab hari ini hati kita boleh dengan ikhlas, dengan penuh pengharapan minta, ya Allah, Kau ampun kalau dosa aku, ya Allah, walaupun aku telah berzina, aku buat itu, ini dan sebagainya. Allah hebat. Sebab sifat yang ketujuh tuan-tuan yang dirahmati Allah, lagi 3 nak habis dah. Yang ketiga, yang ketujuh, yang ketujuh ialah
walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sifat yang ketujuh nak jadi ahli syurga Allah janjikan ialah tunaikan amanah. Tunaikan amanah. Orang bagi amanah suruh pegang duit, jangan kau sapu duit tersebut. Kita amanah sebagai seorang suami, amanah kita dengan Tuhan apa? Aku terima nikahnya ya Allah, isteri inilah yang aku nak bawa masuk syurga. Kalau ditakdirkan daripada isteri ini lahirnya anak-anak, inilah zuriat aku nak bawa masuk syurga. Tuan-tuan, cek balik amanah kita. Ni bulan Ramadan ini, isteri kita, diri kita, anak-anak kita dah selesai ke belum? Fardu ain. Ilmu fardu ain dah selesai ke belum? Setia pada janji. Disebut apa tuan-tuan? Bila berjanji tepati, jangan capati. Kan? Bila berjanji tunai apa? Maka disebut apa tuan-tuan? Tunailah janji. Okey, yang ke-9. Yang ke-9 daripada 10 tuan-tuan. Nah, terakhir disebut dalam Al-Quran Karim, walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Kalau tuan-tuan yang bercakap diminta untuk menjadi saksi. Saksi ni apa tuan? Penyaksian ke atas sesuatu kes. Contoh, kes bunuh, kes jenayah, kes apa sekalipun, kemalangan dan sebagainya. Walaupun yang bersalah itu bapa kita, mak kita, adik-beradik kita, salah tetap salah. Tengok orang mak pak saudara aku, alamak. Biasa dia macam tu. Bila kena saudara twist, aku kuat terus. Hak yang betul jadi salah sebab jadi saksi. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut, ingat tuan-tuan, yang kelas 9, jadilah saksi yang betul. Maksudnya apa tuan-tuan? Walaupun melibat adik-beradik saudara sekalipun, mesti menyatakan kebenaran saksi tersebut. Kalau kes ke mahkamah, ceritalah yang perkara yang sebenar. Boleh nak menipu, tapi ainan mafar. Ingat balik ayat tersebut. Kamu nak lari mana di dunia kamu menipu? Di mana kita nak lari tuan-tuan? Dan yang ke-10 habis. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Yang ke-10 sifat ahli syurga ialah orang yang memelihara sembahyang dengan sempurna. Tadi basic nak masuk syurga kena sembahyang. Yang kedua istiqamah sembahyang. Penutup dengan sembahyang maksudnya apa tuan-tuan? Pastikan sembahyang kita sempurna. Allahu Akbar sampailah bagi salam betul mengikut hukum. Jadi tuan-tuan, saya nak tanya satu soalan sebagai penutup. Sebelum sembahyang kita nak kena buat apa tuan-tuan? Kena ambil wudu. Cuba cek wudu masing-masing. Sebab tuan-tuan bila kita pergi masjid dan orang sembahyang Jumaat kan, kita tengok pada tempat orang ambil sembahyang tadi. Kadang-kadang tua bangka nak mati dah ambil wudu pun tak betul. Tengok betul, ini cerita realiti. Pastikan tuan-tuan. Basuh muka begini je. Tangan kat bawah sini tak apalah. Kedekup dah tu. Ngam-ngam sini. Kadang tak lebih pun. Kepala okey tak masalah. Basuh kaki depan je. Belakang bawah buku lari tak kena. Agak-agak tuan-tuan. Kalau ambil wudu macam tu 60 tahun, 90 tahun, 1000 tahun. Dah semayang 1000 tahun tuan-tuan. Sah tak wudu? Sah tak sembahyang tadi? Tak sah lah tuan-tuan. Sebab tak sempurna wudu. Sebab tu disebut tuan-tuan, yang ke-10 ialah apa tuan-tuan? Memelihara sembahyang dengan sempurna, bermula wudu sampailah takbir, sampailah salam. Allahu Akbar. Maka Allah ending ayat ini pada ayat yang ke-35, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itu kekal di dalam syurga serta mendapat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, 10 perkara ini, 10 item ini, cek, semak balik dalam diri kita. Semak pada diri anak kita, isteri kita yang bawah tanggungjawab kita. Sama-sama perbetulkan. Yang salah perbetulkan, sebab hari ini peluang nak merubah yang salah yang kita dah buat berpuluh tahun. Kalau tak apalah, besok lah tuan-tuan ingat ayat surah Ahzab yang saya sebut tadi dalam surah Luqman, kata apa? Fabi ayyi ardin tamun. Yang cakap tuan-tuan mendengar, tak tahu di mana bumi kita akan mati dan bila kita akan mati. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan sempena nuzul Quran tak berapa lama lagi. Baca Quran, tengoklah maksud, supaya apa tuan-tuan dapat memberi kesan dalam jiwa kita, insya-Allah.